صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Lah duduk senang. Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Okey, so sekarang kalau you all masih ingat, ini adalah minggu keempat. Okey. Di mana sepatutnya minggu keempat ni kita dah boleh habis 4 chapter lah. Okey. Dan buat test satu. Okey. So saya dan juga jawatan kuasa untuk kursus EFB 3212 ni ingin memberitahu bahawa kita akan buat test satu pada pada 13 hari bulan 11 2020 hari Jumaat. Kita buat petang pukul 3 sampai 5. Baik, sir. Saya rasa saya pun dah check jadual kelas you all. Okey, kejap Saya rasa kos free kan? Free EFB. Okey. Okey, saya ada post jadual you all. Maksudnya tu saya ada you all punya jadual, tahulah you all free ke tak. Okey, alright. Tapi jangan risau. Hari Rabu depan kita akan buat sedikit revision. Okey. Cuma saya nak beritahu bahawa cara pengendalian test ni mudah saja. Okey, saya akan bagi soalan nanti dalam grup WhatsApp. Okey. Then you all kena install cam scanner. Okey, cuba tengok cam scanner. Cuba tengok dalam Play Store ataupun iTunes. Okey, cuba install cam scanner. Nanti cuba guna cam scanner ni. Senang kan guna dia. Kita just ambil gambar dan dia akan convert kepada PDF. Tapi yang challenge dia adalah bila kita nak compile ke semua jawapan kita. Saya tak nak nanti you all hantar skeping. Saya nak you all compile semua sebagai satu set jawapan melalui cam scanner dan hantar balik kepada saya melalui WhatsApp. Very simple. Saya akan bagi pukul 3 tu saya akan bagi soalan, pukul 5 you all hantar. Settle. Okay? Very simple. Saya pasti ada yang akan meniru tanya kawan apa semua. Okay. Just cuba jujur pada ilmu lah. Cuba buat sendiri nanti. Okay. So kelas kita hari ni kita sambung dengan saya share screen. Kita sambung. Ada soalan ke? Tak ada, sir. Yeah. Clear. Okey, kalau macam tu kita okey. Masih dalam chapter 2 iaitu Education for Engineering. Okey, last week kita ada bincang apakah ataupun perjalanan pelajar-pelajar undergraduate kita in engineering education. So kalau you all perasan
in Malaysia, engineering education being controlled ataupun being monitored by EAC. EAC ni adalah Engineering Accreditation Council. Okay. Nampak tak? Boleh nampak tak slide saya ni, EAC ni? Nampak ke? Nampak ah? Okay, good. Okay. EAC ni akan memastikan, okay, EAC akan memastikan kesemua subjek yang lecturer you all deliver ni memenuhi ke 12 program outcome ni. Okay, ada 12 program outcome. Okay. Yang pertama adalah kita nak bagi pelajar-pelajar untuk dapat PO1 ni, engineering knowledge. Okay. Engineering knowledge ni kita nak dedahkan you all dengan science and mathematics, okay, and also designs. Okay. Then PO2 kita nak ajar you all untuk buat problem analysis. Okay. Tak kira lah analisis secara detail ataupun analisis yang agak simple, okay, as long as kita boleh buat analisis. Analisis ni maksudnya kita ada masalah dan kita boleh selesaikan masalah itu bukan dengan cara logik akal saja. Kita ada elemen-elemen engineering, okay. Mungkin gunakan kiraan, kita kena buat research. Okay. Nampak kat sini tulis tu. Identify, formulate, conduct research, literature and analyze complex engineering problems. Okay. Kejap ada gangguan sikit. Okay. Kemudian sebab tu you all kena belajar balik dalam foundation tu kan, engineering foundation asasi you all belajar balik matematik, physics, okay, dan tahun 1 ni you belajar nanti banyak kiraan lah, okay, problem analysis. Kalau you all perasan dalam buku panduan akademik, okay, buku panduan akademik you all dah ada academic layout ataupun curriculum layout yang di mana you all perlu belajar daripada tahun 1 sampai tahun 4. Okay, semua dah ada situ, kita panggil curriculum layout. Okay. Kemudian PO3 adalah kita nak pastikan you all as an engineer nanti ataupun graduate students, undergraduate students. You all ni sekarang adalah undergraduate students. Nanti bila you all sambung master ataupun PhD baru jadi postgraduate student. Okay, so kita akan ajar you buat design, okay, nak buat rumah, nak buat bangunan, nak buat jalan, semua kena design. Kita akan dedahkan you all dengan investigation juga, okay, investigation, penggunaan modern tools, okay, macam last week kita guna Padlet kan, okay, Padlet tu juga adalah modern tools, okay, tapi untuk modern tools yang you akan gunakan ni, you akan gunakan software yang memang industri guna, okay. Then PO6, the engineer and society. Okay, kita akan make sure that you akan menjadi engineer yang benefit to society dan semua design you akan related dengan PO7, environment and sustainability. PO8, etika, ethics menjadi seorang engineer. PO9, kita akan, tu yang kadang-kadang ada saya suruh buat presentation
lecturer suruh buat teamwork, okay, kita akan access you all punya PO9. Program outcome 10 adalah communication. Okay, sebab tu saya dalam kelas saya galakkan you all bercakap dengan saya. Okay, kita sama-sama bercommunication. PO11 nanti you akan belajar dalam project management, cara nak urus engineering finance. Dan PO12 nanti lifelong learning ni adalah you all kena belajar secara sendiri, okay, bila you all nanti buat final year project FYP. Okay. So ini adalah 12 program outcome yang EAC manual stated. Okay, kena tahu benda ni. Alright, sebab mungkin dalam test nanti ada soalan untuk program outcome ni. Okay, saya nak close topik engineering education. Ada apa-apa soalan? Ada sir. Okay, apa tu? Ada sir. Oh, tak ada soalan? Okay, Ada sir. alright, good. Pandai semua. Okay, ini memang pandailah, you all cergas dan cerdas. Okay, alright. Now kita nak go to chapter 3. Okay, ada chat. Assalamualaikum sir, test 1 masuk subjek apa ya? Waalaikumsalam, saya jawab dulu. At the end of the class, saya okay. Okay, now I'm sharing my screen on chapter 3. Okay. Boleh nampak tak saya punya screen? Chapter 3. Yes, sir. Okay, good. Alright. Nota-nota ni semua boleh ambil dalam Teams, Microsoft Teams. Okay. Tapi tak apa, saya akan forward sekali lagi nota ni sebab chapter 2 tu saya ada ubah sikit. Alright. Okay, now introduction to the design process. Kenapa kita kena belajar design process ni? Okay. Siapa ada idea? Kenapa kita kena belajar design process? Akram? Saya kita perlu belajar design proses ni untuk sebagai engineer, civil engineer, kita design satu benda ni. Maksudnya untuk bangunan lah, sebagai contoh bangunan. Okay, sebelum bina pandai. kita design dia punya structure dia. Okay, pandai. Okay. Namanya pun design proses, maksudnya proses daripada A, B, C, D, E sampai benda tu akhirnya terjadi design proses. Kita akan belajar hari ni secara overall. Kita akan ambil contoh, okay, kita ambil contoh pen ni. Okay, pen ni kita mungkin akan design. Okay, ini adalah satu senario yang saya secara spontan. Kita nak design pen di kala sekarang ni pandemik COVID-19 ni kan. Okay, kita nak design pen bersuhu. Maksudnya bila seorang itu pegang pen ni, kita tahu dia demam ke tak. Interesting tak? Okay. Interesting, sir. Ini Okay, boleh sir. buat duit ni. Siapa yang boleh design pen ni, pen yang bersuhu ni, okay, mungkin kita panggil temperature pen ataupun temp pen. COVID pen. COVID pen, okey juga kan. Itu semua
adalah brainstorming sebelum kita buat sesuatu produk lah. Okey. Kita bincang, kita tengok apakah mekanisme yang perlu ada, right? Kawan dia tu perempuan ke lelaki tau? Kawan dia tu perempuan ke lelaki? Saya pun tak tahu lelaki ke perempuan. Aduh, tak you lah. Tak apa. Okey. Pondan ni, pondan. Sajak barangkali. Tak mau campur. Okay, introduction to the design process. Okay, the objective of this topic is to ensure that you lepas ni boleh identify and explain the key steps in the design process. Okay, apakah step-step yang you perlu ada ataupun perlu buat dalam design process ni. Okay, explain the importance of the customer role in the design process. Kita nak tahu kalau kita buat pen ni apa customer kata, apa customer requirements. Okay, perlukah pen ni sebesar ni atau perlukah pen ni kecil atau perlukah pen ni lebih gemuk. Okay, so kita kena tahu macam mana customer punya role dalam design process. Kemudian kita perlu apply the design process to solve an open-ended problem. Okay, kalau pen ni ada suhu, perlu tak ada bateri. Kalau jatuh apa jadi? Okay, so understand the importance of the engineering design process in development of engineering solution to society needs. Okay, maksudnya kalau kita buat pen ni, rasa-rasa society perlu tak pen ni? Sebab tu kita buat apa pun kita engineer, kita perlu benefit to society. Dah banyak kali saya cakap benda ni kan. Okay, in engineering design, kita perlu systematic process. Okay, untuk kita dapatkan solution. Alright. So design is the essence of the engineering. Kalau kita buat suatu benda tanpa design, maksudnya tak perlulah tugas engineer ni. Okay, kita boleh buat saja ikut suka kita. Kita pun tak tahu lepas ni bangunan tu kuat ke atau pen ni really kuat ke ataupun pen ni boleh harm our human body ke, kita tak tahu. Sebab tu kita perlu design towards ataupun selari dengan essence of engineering. Okay. So the design process is applied to problem. Kenapa kita nak design? Kita design sebab kita nak apply to problem. Kenapa kita design bangunan? Sebab kita nak bangunan tu selamat, bangunan tu kuat, bangunan tu selesa. Okay. Kita nak suit dengan requirement by user, pengguna. Okay. Macam hari ni lah. Hari ni kalau internet kita tak kuat, so apa solution kita? Maksudnya jurutera elektronik yang ada dalam UPNM ni tidak tahu apa masalah kita. Sebab tu dia tak buat benda ni dengan sempurna. Ataupun mungkin dia nak buat tapi bajet tak cukup. Sebab tu kena ada design proses. Okey. Kenapa tak bergerak slide saya? Okay, alright. So apakah design proses yang perlu ada? You perlu tahu enam step design proses ni. Okay. First kena define the problem to be solved. Okay. Sebagai contoh, pen kita ni. Okay. Sebelum kita nak design pen ni, macam mana saya boleh terfikir pen ni ada masalah? Pen ni dapat menyelesaikan masalah. Okay. Sebab saya tengok dalam kelas, saya tengok sekarang ni macam ada satu kelas you duduk ramai-ramai kan. Okay. You pun tak tahu kawan you tiba-tiba demam ke, ada simptom of COVID ke apa kan. So macam mana cara kita nak tahu kawan kita demam dalam
kita panggil real time di dalam jangka masa yang sebenar. Sebab sebelum datang kelas pun mungkin you all dekat ALK ke dekat mana-mana ke, you all dah scan suhu, okay? Tapi sekarang ni you tak ada alat scan suhu tu. So while sementara you pegang pen ni, you boleh tahu kawan you demam, okay? Ataupun you boleh tahu you sendiri tak sihat. Okay? So kita dah define the problem to be solved. Okay? Kita tak maulah buat benda yang tak ada solve a problem. Okay? Dan kita acquire, assemble pertinent data. Okay? Kita dapatkan data. Data apa yang perlu ada kalau saya nak ciptakan pen temperature ni? Okay, kita perlu ada sensor, kita perlu ada lokasi dekat mana sensor tu nak letak, kita kena ada device untuk measure, tulis suhu. Okay. Kemudian yang nombor 3 tu, kita identify solution and constraint. Identify solution, constraint and criteria. Okay. Kat mana kita nak letak temperature ni? Kat mana kita nak letak thermometer? Okay. Bolehkah kita nak letak kat dalam casing pen ni? Okay. Kalau kita letak kat dalam casing pen, bila kita pegang, efek dekat suhu. So kita kena identify constraint ni lah. Okay. Constraint ni adalah dia punya apa constraint ni? Masuk apa constraint? Kekangan ni. Ya, sir. Kekangan kan? Okay. Kekangan, sir. Alright, good. Okay, so pen ni, okay, pen ni mungkin kita tahu apakah kekangan dia. Itu kalau nak buat, boleh ke kita sendiri buat atau kita perlu buat dekat kilang? Okay. Alright. Kemudian kita develop lah alternative solution. Okay, mungkin ada sensor yang boleh high range, dia boleh detect suhu tangan. Okay, ataupun mungkin pelajar-pelajar dinasihatkan untuk cek suhu semasa letak dekat dahi pen ni. Okay, sambil-sambil dengar lecture letak kat dahi. Mungkin juga kan. So kita develop alternative solution. Kemudian daripada alternative solution ni kita select a solution based on analysis of alternative. Yang mana yang lebih optimum. Optimum ni adalah cost yang efektif dengan value yang tinggi. Okay. Dah habis tu baru kita communicate the result. Okay, communicate the result ni kita bincang sama-sama kita dapatkan persetujuan. Right. So ini adalah 6 design proses yang you perlu buat sekiranya you ingin mencipta sesuatu produk ataupun nak buat bangunan ke. Okay. So kena ada ke-6 proses ni. Any question? Ada Okay. Ada sir. Okay, good. Okay. Project time schedule. Okay. Project time schedule ni adalah masa yang kita perlukan untuk kita membuat sesuatu produk. Kita tak boleh tak letak masa. Okay, sebagai contoh kalau kita nak buat pen ni, okay, kalau kita nak buat pen ni, kita kena target berapa lama pen ni boleh siap. Kita tak boleh kata, oh, I nak buat pen ni, masa dia selagi ada bulan dan bintang. Okay, kita tak boleh kata macam tu. Maksudnya, segala aktiviti kita, segala proses design kita kena ada time frame. Okay, kena ada masa. Ini yang dalam contoh ni adalah kita panggil work schedule. Okay, kita tengok apa aktiviti kita, bla 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 aktiviti ni. So berapa lama kita boleh siap. Nanti at the end tu kita boleh dapat dia punya total duration. Okay. Sebagai contoh, saya katakanlah saya bagi assignment, saya nak assignment ni disiapkan dalam masa 2 minggu. Okay. You kena buat aktiviti apa? Bla 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 bla.
Macam mana you buat aktiviti ni dalam masa 2 minggu. You kena buat perancangan. Okay. Itulah tugas engineer juga. Okay. So kat sini dia kata schedule should be developed early to help control the design process. Kita tak mau nanti bila kita buat tak ada pegangan ataupun tak ada masa. So kita main buat je. Itu bukan tugas engineer. So kita ada perancangan. Okay. So dalam assignment ataupun dalam test nanti, kalau sekiranya ada melibatkan design proses, you kena letak, you kena buat perancangan kerja. Okay. Ini kita panggil work schedule. So kita boleh buat dalam Excel, kita boleh buat dalam Microsoft Project, kita boleh buat dalam Planner punya software. Alright. Okay, ini selalu setiap tahun saya tanya soalan. Ini adalah flow diagram for engineering design. Okay, jangan confuse tadi. Yang ni engineering design process. Yang ni proses dia. Okay, tapi untuk nak buat sesuatu engineering design, untuk kita nak keluarkan design, okay, kita perlu melalui semua proses ni. Okay, boleh. Okay. Sebagai contoh, kita perlu ada conceptual design. Kalau kita nak buat pen, okay, apakah konsep pen ni? Kat situ kita kena lukis sikit konsep dia, kemudian kita ada letak sikit dia punya elemen. Contohnya pen ni kita nak buat seperti laser pointer. Okay. So, kita kena ada konsep design tu. Okay. Kemudian daripada konsep design ni, then kita move to preliminary design. Okay. Design awalan. Okay. So kita dah buat, pen ni macam ni bentuk dia. Okay. Temperature sensor dia ada dekat sini. So bila kita pegang, kita boleh tahu orang tu demam ke tak. Okay. Preliminary design. Kemudian kita evaluate. Daripada kita punya preliminary design tu, kita buat evaluation. Okay, kita buat macam mana cara dia? Cara dia kita pergi dapatkan testimoni daripada pengguna. Okay, boleh tak kita buat pen yang sensor macam ni? Kalau I buat macam ni, selesa ke tak? Okay. So kena evaluate. Alright. Okay, lepas kita evaluate, okay, kalau kata design kita ni tak sempurna ataupun perlu ada perubahan, okay, user kata kita perlu ada sedikit perubahan, kecilkan sikit pen ni ataupun pen ni tak ada grip, licin, okay. So kesemua komen-komen daripada user tu kita ambil kira dan kita buat semula preliminary design. Nampak? Arrow dia boleh jadi down and up again. Okay. So, lepas dah okey dah semua, kita boleh kembali buat sekali lagi design evaluation. Kalau dah selesai, then baru kita buat detail design. Okay. Detail design ni kita start optimizekan design kita. Okay. Kita start plan material apa nak guna, apa warna dia, okay. Kita dah start buat design optimization, okay. Kemudian again kita buat sekali design evaluation. Kalau dah okay, then baru kita buat prototype. Kita hantar pergi kedai ataupun pergi kilang ataupun kita buat sendiri, kita buat prototype. Okay, kita buat pen ni. Oh, dah boleh guna dah pen ni sekarang. Okay. Sekali lagi kita buat design evaluation. Okay. Dah okay semua sebelum kita jual. Okay. Kita kena finalizekan design kita. Okay, so bila saya finalizekan, saya dapat pen ni color biru, material PVC. Okay, ada sikit ni clip ni. Okay. Ada sikit clip ni, lepas tu boleh pusing. Okay. Sebab apa pusing? Sebab bila kita buat mula-mula tekan, user kata asyik tertekan je. Okay, tekan. Sorry sir tadi. Okay, tak apa Gaddafi, faham. Okay, so kita buat pusing. Alright, so pusing lebih convenience. Okay. So bila dah ada final design, barulah kita boleh jual. Okay. So proses
kelima proses ni you all kena faham. Okay. Mungkin dalam final exam tak ada kan, dalam you punya assignment ataupun test, saya akan bagi satu produk dan macam mana you boleh come out dengan final design. So you kena buat step by step, ada 5 step ni, kena ingat. Okay. Baca buku, ada dalam buku tu. Okay, alright. So selalunya apa yang kita design? Okay, kita design ikut customer satisfaction. Kita tak design benda yang, okay, kata kalau customer nak pen macam ni, kita tak design pen yang besar petak yang nak pegang pun susah. Okay. Kita akan design, kalau kita ikut dekat sini, kita nak ke arah sini. Apa maksud ke arah sini? Ke arah sini adalah customer satisfaction yang tinggi dan juga degree of achievement yang tinggi. Okay, kita nak design kat sini. Kita tak mau produk kita berada dekat sini ataupun kat sini. Okay. So kita nak produk kita berada di sini, kanan atas. Maksudnya bila graph you customer satisfaction tinggi, basic requirement tinggi, performance related pun tinggi. So kat sini kita punya design acquire. Ada soalan? No, sir. Okay. Kita ada less than 1 minute. Okay. Saya stop sekejap kat sini. Kita sambung, saya masuk balik Zoom. Please, lepas ni kita sambung balik. Boleh? Boleh, sir. Okay.